A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka kita masih lagi mampu untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain dan tidak bukan, satu saja tujuannya adalah untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan mengumpul pahala dan juga kebaikan sebanyak yang mungkin, agar ini semua menjadi saksi kebaikan kita ataupun saksi kita bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini, edisi 11 Oktober 2021 bersamaan 4 Rabiul Awal 1443 Hijriah, hari Isnin. Dan juga seperti mana yang dimaklumkan semalam oleh Perdana Menteri kita bahawa kebenaran untuk merentas negeri sudah pun diberikan kebenaran. Jadi ayuh sama-sama kita mengambil peluang ini, di samping juga kita menjaga SOP, kita ambil peluang ini untuk kita mengeratkan kembali silaturahim kita dengan keluarga yang sudah lama kita terputus hubungan. InsyaAllah dengan kita terus mematuhi SOP, kita mampu untuk terus mengeratkan silaturahim. Dalam masa yang sama, kita mampu juga untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia ini, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan, topik-topik yang cukup penting untuk sama-sama kita ambil iktibar, kita ambil pengajaran di dalam kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan pada pagi ini di dalam silibus akhlak, insya-Allah pada pagi ini kita akan sama-sama mempelajari berkaitan dengan akhlak pergaulan. Dan insya-Allah pada pagi ini untuk membincangkan tajuk ini dan juga menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian, bersama dengan kita salah seorang ikon daripada sudut penyiaran dan juga orang lama ataupun kata otai dalam media ataupun di dalam penyiaran ini, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, seperti biasa kita pada pagi ini nak bincangkan topik berkaitan dengan akhlak pergaulan. Ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1-800-881677 ataupun boleh terus menerusi media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya ini, tanpa membuang masa, kita ingin mengajukan soalan pertama kepada yang berbahagia Ustaz berkaitan dengan, kita tahu Ustaz, Islam ini cukup terkenal dengan akhlak dan juga kesopanan yang ingin diketengahkan kepada setiap penganutnya. Jadi Ustaz, persoalannya, mengapa Islam amat menitik beratkan persoalan berkaitan dengan akhlak di dalam kehidupan seharian? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Da'i Luqman, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan penonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Salam ceria, salam bahagia, salam sayang pada anda semua di mana sahaja anda berada. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkatan kepada kita semua, insya-Allah. Bercerita tentang akhlak ini, kita ada 3 tonggak utama dalam Islam ni. Pertama, akidah. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, akhlak. Kalau tolak salah satu, pincanglah agama kita. Akidah kuat, syariat bagus, akhlak tak ada, tak okey. Akhlak bagus, akidah tak okey juga. Ya. Mesti 3-3 ni kuat, akidah, syariat dan juga akhlak. Dan bila sebut akhlak ni, Da'i Luqman dan juga tuan-tuan perempuan, dia bukan perkara yang baru kita nak buat, tapi dia adalah sifat baik yang sudah
tertanam dalam diri kita sejak lama dululah. Ataupun sifat-sifat baik yang dah melekat kat diri kita. Dia bukan time pilihan raya je. Nak bagi derma dah ada lepas tu lupa orang kan. Tak, jumpa orang, dia rasa, tengok orang miskin, dia tu nak bagi. Jumpa orang, dia bagi salam. Dia automatik. Itu namanya akhlak. Dia automatik berlaku tanpa kita nak fikir-fikir panjang, tanpa nak timbang-timbang. Nak bagi salam tak? Nak bagi salam tidak? Bagi salam tidak? Ya, akhlak ni, jumpa orang, Assalamualaikum. Jumpa orang miskin, nak bagi derma tak? Bagi derma tak? Bukan macam tu. Jumpa orang miskin, terus ambil duit, bagi derma. Itu namanya akhlak. Benda dah melekat, benda dah tertanam dalam diri kita dan dia merupakan satu manifestasi daripada iman. Biasanya begitu. Ya, sebab itu banyak hadis Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Contoh hadis ya. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka bercakaplah yang baik-baik ataupun diam. Maknanya orang yang ada akhlak ni dia bermula daripada iman. Iman dia mantap, insya-Allah dia akan keluar percakapan yang baik, ataupun kalau nak cakap yang tak baik dia fikir baik, dia diam. Ini manifestasi daripada keimanan dan inilah satu mutiara yang berharga bagi kita umat Islam. Nah, apa namanya? Akhlak. Sebab hari ini kalau kita lihat dalam masyarakat kita, sebab itu kita pilih tajuk akhlak kan. Sebab ada orang ketandusan akhlak. Ada orang hilang akhlak. Ada orang tak ada akhlak. Allahu Akbar. So, dia tidak ada lagi mutiara berharga dalam hidup dia, dalam diri, dalam masyarakat dia. Maka kita akan lihat, dia akan barangkali, kita akan lihat hidupnya porak-peranda dah. Sebab tidak ada lagi mutiara berharga. Sebab itu, kata Imam Ghazali dan Luqman, dia kata apa? Dia kata manusia ni ada dua benda. Satu, al-khalqu. Yang kedua, al-khuluqu. Khuluk tu akhlak lah. Satu khuluk, iaitu satu akhlak. Kalau akhlak-akhlak, kita panggil akhlak dalam bahasa Arab. Kalau banyak akhlak yang baik, dipanggil akhlak. Kalau satu, panggil khuluk. So, Imam Ghazali kata apa? Kita ni manusia ada dua. Satu, al-khalqu. Al-khalqu tu ialah ciptaan zahir kita. Ada tangan, ada kepala, ada tubuh, ada kaki, semua ada. Yang kedua, al-khuluq. Al-khuluq tu ialah benda dalaman kita yang menzahirkan kemuliaan kita, namanya akhlak. Sebab itu dua-dua ni kena ada dalam hidup kita. Al-khalqul kena ada dan al-khuluqu kena ada. Dan itulah sebenarnya berbetulan pula Da'i Luqman kita ni dah masuk bulan Rabiul Awal. Hari ni 4 kan, Rabiul Awal. So kalau kita lihat bulan Rabiul Awal ni bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dalam sebuah hadis sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi itulah sebagai muqaddimah pada pagi ini tentang kedudukan akhlak, keistimewaan akhlak dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Insya-Allah. Jadi manusia ini terbina di atas al-khulq, iaitu ciptaan, iaitu anggota tubuh badan, juga al-khuluq, iaitu akhlak kita. Jadi mudah-mudahan dengan penerangan pada yang bagi Ustaz Sembilan tadi akan memberikan kita sebenarnya iman dan juga akhlak ini tidak dapat dipisahkan. Ada iman, kena pastikan ada akhlak, dan juga orang yang berakhlak insya-Allah dia beriman. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita naraikan persoalan pertama pada pagi ini pada sahabat penonton kita, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Fauzi, Da'i Luqman, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pergaulan merupakan suatu fitrah bagi manusia kerana sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang bersosial. Manusia memiliki sifat tolong-menolong dan saling memerlukan. Apakah cara terbaik bagi seorang Muslim untuk bergaul dengan non-Muslim ataupun belum Islam dalam kehidupan yang semakin mencabar pada hari ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih yang bertanya soalan yang menarik, sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk. Tapi kita jangan lupa bahawa Nabi SAW sendiri pun hidup dalam masyarakat majmuk juga. Ya. Ada Muslim, ada non-Muslim. Dan satu lagi kebetulan Da'i Luqman dan juga tuan-tuan dan puan-puan, awal Rabiul Awal ini, orang kata awal Rabiul Awal, juga merupakan satu sejarah penghijrahan Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan bila sampai di Madinah, antara yang Nabi buat ialah piagam Madinah, Sahifah Madinah, perlembagaan Madinah.
Sebab dalam kota Madinah Al-Munawwarah itu ada orang Arab Muslim, ada orang Arab tidak Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi. Yahudi pula ada tiga suku, 3 jenis kaum di Yahudi. Dan ada orang munafik. So ini cabaran bagi sebuah negara bila mana ada pelbagai agama dan pelbagai kaum dalam satu-satu negara tersebut. Apa Nabi buat? Masya Allah. Nabi tak halau, Nabi tak singkir. Tapi Nabi buat satu perlembagaan. Nak hidup aman, inilah akhlaknya. Dipanggil Sahifah Al-Madinah ataupun Piagam Madinah. Ada 47 fasal. 23 untuk orang Islam. 24 untuk orang bukan Islam. Erti macam mana nak hidup secara harmoni dalam masyarakat bernegara, gini kaedahnya. Jadi antara akhlak yang kalau kita nak deal dengan non muslim, kita ambil akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Tuhan dah sebut dah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Sesungguhnya pada peribadi Rasulullah itu untuk kamu ada ikutan yang sangat bagus. Macam mana Nabi deal ataupun Nabi layan, Nabi berakhlak dengan non-Muslim, kita lihat dalam kitab-kitab sirah. Bagaimana Nabi dengan orang Yahudi. Satu contoh. Sebab Nabi bukan sekadar memerintah. Nabi bukan sekadar pemimpin. Tapi Nabi juga berdakwah. Dalam kepimpinan ada dakwah. So Nabi tunjukkan akhlak yang begitu bagus, cantik. Satu hari contohlah begini. Datang seorang Yahudi. Yahudi ni dia bukan sekadar Yahudi, tapi dia adalah pendeta Yahudi. Jadi dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Muhammad, kamu perlu duit tak? Nabi pun teringatlah perlukan duit. Nabi kata, boleh juga. Saya pinjam dengan awak lah. Jadi Yahudi bagi pinjam. Bila bagi pinjam, kita dua-dua dah set dah. Tarikh sekian-sekian, tarikh sekian-sekian akan bayar hutang tadi. Jadi tak apalah. Tapi sebelum sampai tarikh tersebut, Yahudi itu datang. Ketika itu Nabi SAW bersama dengan para sahabat, ada Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, maka Yahudi itu datang, dia pun rentap. Mula-mula dia maki dulu. Dia maki, dia kata, inilah orang Arab tak reti bayar hutang, berhutang pandai tapi tak nak bayar, tak reti. Dia maki orang Arab sebab dia orang Yahudi. Dia menaikkan sentimen perkauman. So, dah dia tak Islam. So, yang keduanya, dia maki lagi. Nabi diam. Nabi tunduk. Nabi tak cakap apa-apa. Lagi dimaki, lagi Nabi berlemah lembut. Nabi tak cakap apa-apa. Sehinggalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab tak tahan dah. Bila mana orang Yahudi itu maki Nabi sesungguh-sungguhnya, maka dia bangun, dia tarik pedangnya. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya pancung leher Yahudi ni. Maka Nabi bangun. Nabi kata, wahai Umar, bukan ini aku minta daripada kamu. Sepatutnya kamu suruh Yahudi itu minta hutang dengan cara baik. Dan kamu suruh aku pula bayar hutang dengan cara yang baik. Yahudi itu beda. Yahudi itu pergi, melangkah pergi, meninggalkan Nabi dengan Sayyidina Umar tadi. Nabi kata, wahai Sayyidina Umar, kamu tolong bayar hutang aku sekian banyak kepada Yahudi itu. Kemudian kamu hadiahkan kepadanya sebekas buah tamar. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, hutang kamu aku tahulah. Tapi kenapa nak hadiahkan dia sebekas buah tamar, buah kurma? Maka kata Nabi SAW, sebab kamu dah gertak, kamu dah ugut nak bunuh tadi. Kamu kena bayar denda. Denda ialah sebekas buah tamar. Maka Sayyidina Umar taat, patuh pada arahan Nabi. Dia pun sediakan, apa tadi tu? Dia pun pergi jumpa Yahudi tu. Jadi bila jumpa Yahudi, dia kata, Tuan, inilah hutang Rasulullah tadi. Jadi Yahudi terpaling ke Umar, dia kata apa? Wahai Umar, kamu tak kenal aku ke? Walaupun tak pakai emas lah. Masa itu belum pakai emas. Kamu tak kenal aku ke? Maka kata Umar, aku tak kenal. Siapa kamu? Dia pun sebut nama dia. Kamu kan pendeta Yahudi. Takkan kamu tergamak buat Nabi macam tu? Kamu maki Nabi kami. Maka kata Yahudi itu, aku bukan nak maki Nabi kamu, tapi aku nak test akhlaknya. Akhlaknya macam mana? Terbukti dia adalah Rasulullah SAW. Wahai Umar, aku dah baca kitab Taurat, aku dah baca kitab Injil. Semua ada kat batang tubuh dia. Kecuali aku nak test macam mana akhlak dia.
Maka wahai Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud Islam Yahudi itu dengan sebab akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang non muslim. Masya-Allah. Contoh. Jadi insya-Allah sidang betul sekalian nak mengatakan kepada kita sebenarnya dengan akhlak yang kita tunjukkan sebenarnya mampu untuk melembutkan hati-hati walaupun sahabat kita mungkin belum lagi menerima Islam. Insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz atas jawapan tersebut. Banyak lagi yang kita akan bincangkan. Jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita pada pagi ini nak mempelajari berkaitan dengan akhlak pergaulan, dan alhamdulillah sepanjang kita bertemu persiaran pada pagi ini kita sudah pun mendapat beberapa ilmu yang baharu. Sebagai contohnya sebentar tadi kita mendapatkan kisah bagaimana Nabi Sayyidina Umar dan juga seorang pendeta rahib ataupun pendeta Yahudi berkaitan dengan akhlak Nabi. Dan tadi kalau kita sebut Umar Abdul Majid, sekarang ni Ustaz kita ada Umar Abdul Majid di talian sekarang ni. Assalamualaikum Tuan Haji Umar kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman ya, ataupun nama glamour Dai Syak ya, dan juga Ustaz Fauzi Mustafa. Saya Umar Abdul Majid ya. Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Umar pagi ni? Alhamdulillah saya sihat. Dai dan Ustaz sihat ya. Insya-Allah alhamdulillah sihat. Silakan soalan power pada pagi ni insya-Allah silakan. Power tak power tu tak tahulah. Jadi soalan saya begini Ustaz, ada kita dalam masyarakat kita ni pergi ke negeri-negeri lain di Semenanjung ni Ustaz ya. Saya pernah sampailah di Semenanjung ni, banyaklah negeri yang saya sampai. Ada setengah negeri itu mereka menggunakan kata-kata yang cukup kasar, cukup kesan Ustaz. Ada yang kata menatang ni hidup lagi. Jadi kadang-kadang kita tak sanggup nak dengar Ustaz. Kadang-kadang kita tak biasa dengan kata-kata macam tu. Tapi bagi mereka itu perkara biasa. Itu tak ada pun apa-apa memberi kesan kepada seseorang tu. Jadi soalan saya lah Ustaz, ada ke guideline ataupun garis panduan yang diadakan di dalam ataupun dibuat di dalam Islam supaya kata-kata kesat ini ya betul tak ada apa, tapi orang yang tak biasa dengar dia rasa biadabnya lah, kurang ajarnya lah, macam-macam dia orang kata cakap macam tu kan, ataupun tak biasa dengar. Jadi ada ke garis panduan yang ditentukan dalam Islam ini untuk kita, cara pergaulan kita, cara percakapan kita, supaya perkara ini ada apa yang dikatakan adalah budi bahasanya, sopan santunnya dalam Melayu itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Umar. Sekali lagi soalan power pada pagi ini. Jadi Ustaz, bila berbalik pada yang dipersoalkan, yang ditanyakan oleh Tuan Haji Umar kita berkaitan dengan adab dalam berkomunikasi ni. Saya sendiri Ustaz, seorang utara, memang kita orang ni kadang-kadang cakap macam kasar. Tapi sebenarnya benda tu dah jadi satu kebiasaan Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya ada tak garis panduan kita dalam nak berbicara ni Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini satu soalan power sungguh lah. Pagi-pagi dah power dah kan. Bila kita berkait dengan percakapan, pertuturan, kita bukan nak ikut negeri, kita bukan nak ikut mana-mana bangsa, kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap perkataan akan dicatatkan oleh para malaikat ya. Saya tertarik kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jangan bercakap sekiranya percakapan tersebut mengkuris hati seseorang. Itu juga adab dia, adab akhlak ya, akhlak. Sebab itu kita boleh bercakap macam-macam. Bahasa, ada bahasa Tengganunya, ada bahasa Kelantannya, ada bahasa Melakanya, ada bahasa lorak utaranya kan. Kadang-kadang kalau saya orang Tengganu, ya, kalau pergi ke utara kita rasa macam kasar bahasa dia. Pergi ke Melaka pula rasa kasar. Orang Melaka pergi Terengganu rasa kasar juga ya. So memang kita tidak ada satu garis panduan kecuali kalau kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam ayat-ayat tadi tu sepatutnya kita tak pakai dah. Sebab kalau sebut dialah memang kalau di negeri tersebut memang biasa barangkali. Itu pun bagi orang yang memang rapat sungguh. Rapat sungguh. Dia dah kalau berjumpa dia maki sama-sama dia.
Hidup lagi kamu ingat mampu dah. Itu bahasa kasar kan. Tapi sama-sama dia okey. Sebab dia dah memang dah hidup dalam keadaan maki gitu. Dia kecil lagi sampai besar hidup dalam keadaan penuh dengan makian. Jadi dia biasa dah. Sebab itu akhlak ni sebenarnya, akhlak kita dah bincang tadi, akhlak ialah segugus budi pekerti yang dah tertanam. Yang dah melekat, kata Imam Ghazali, dalam diri seseorang. Kita yang belum biasa cuba nak bercakap macam tu, tak boleh. Tak jadi. Tak jadi nak cakap hidup lagi ingat mampu dah. Tak jadi. Sebab kita bukan biasakan hidup kita macam tu. Macam saudara kita Umar tadi tu ya, Encik Umar tadi, dia tak biasa. Maka dia tak boleh terima. Orang yang dah biasa hidup dalam keadaan macam tu, macam orang hidup dalam keadaan sampah ya. Dia biasa dah. Bagi dia bau sampah dah biasa, hidup tengah sampah dah biasa. Kita orang tak biasa dengan sampah ni. Ada sampah sikit tak tengok. Macam itulah. Sebab dia akhlak macam tu. So, kalau tanya kepada saya macam mana kita nak perbetulkan balik, kena ikut Nabi. Itu saja. Ikut Nabi SAW. Ikut Nabi. Nabi bagi garis panduan. Cara bercakap yang betul. Cara bercakap ialah cakap yang baik-baik. Kan saya dah baca tadi tu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Cakap yang baik-baik. Jadi kalau kita tak kisahlah negeri mana-mana sekalipun, kalau kita berdepan dengan orang, kita buanglah kata-kata, perkataan, ucapan yang kita sebut macam tak kena dengan manusia, tak sesuai dengan orang, maka kita cakaplah yang baik-baik. Sebab itu sebab pentingnya ada TLU ni, tanyalah ustaz ni ya. Kita orang kata apa? Biar tahu, jangan keliru. Sekarang kita tak mau keliru dah. Kita bukan ikut negeri. Kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cakap yang baik-baik ataupun zip mulut kita. Diam saja. Itu lebih baik. Insya-Allah berbicaralah dengan cara akhlak Rasulullah, berkata-kata yang baik ataupun kita diam. Jadi pastikan lepas ni tambahan pula ustaz, sekarang ni kita dah boleh menentang negeri nak balik kampung ni. Kita ubah sedikit cara percakapan kita. Mudah-mudahan kalau orang tanya, mereka tahu kita menonton Tanyalah Ustaz pagi ni. Insya-Allah. Jadi sedap-sedap sekalian, terima kasih di atas persoalan yang diajukan oleh Tuan Haji Omar kita sebentar tadi, dan terima kasih kepada Ustaz atas jawapannya. Kita nak beralih dengan persoalan berikutnya pada sahabat Facebook kita, Puan Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya ada anak autism dan juga hyperaktif yang berumur 24 tahun. Bagaimanakah nak jaga batas-batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan? Contohnya, jika pergi ke tempat-tempat awam, dan apakah anak itu perlu ditemani oleh orang tuanya juga supaya tidak terjadi perkara yang tidak diingini? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz Endai. #biar tahu jangan keliru. Persoalan berkaitan dengan anak-anak syurga ni Ustaz. Silakan. Terima kasih Dai dan juga Puan Ruby. Hebat. Ini seorang ibu yang hebat. Kalau dia ada anak autism, hyperaktif, umur 24 tahun. Dia boleh sabar tu sampai umur 24 tahun. Bayangkan ya. Ada orang dia tak sabar, tapi saya tabiklah kepada Ibu Ruby ni Puan Ruby. So macam dia persoalannya ialah macam mana batas pergaulannya. Sebab 24 tahun dah. 24 tahun. Batas pergaulannya macam biasa juga. Ya, macam orang yang normal. Kena buat macam tu ya. Sebab kadang-kadang kita sebut pergi tempat-tempat awam, orang tak tahu dia autism ke apa semua, orang tak tahu. Tapi dia boleh menimbulkan fitnah. Kalau kita tak jaga adab pergaulannya di tempat-tempat awam, orang yang melihat tu menimbulkan fitnah. Ayah dia, mak dia, kita yang kena fitnah nanti ya. So kita jagalah adab bila berada di tempat-tempat awam. Dalam rumah insya-Allah lah okeylah. Dalam rumah kita boleh kontrol dalam rumah ya. Dia pun tahu tu adik dia, tu abang dia. Dan dia kata adakah perlu ditemani? Memang perlu ditemani oleh Puan Ruby ataupun mak ayah kepada anak-anak autism tadi, supaya sebab anak autism ni dia sensitif sikit. Dia sensitif, dia orang ada anak autism dia tahu sensitifnya, dia cepat merajuknya ya. Dia nak apa yang dia nak. Kita tak boleh nak sekat dia. Kalau dia nak pen ni, dia nak kena bagi dia. Kalau kita tak bagi, dia akan merajuk. So kita faham. So kita kena kawal dia, termasuk tempat-tempat awam. Takut dia nampak bola budak lain kan dia nak. So kita keteman dia, jangan kita lepaskan dia begitu saja. Apatah lagi dah berumur 24 tahun. Takut dia hyperaktif, dia terlalu agresif tempat-tempat awam. So jagalah anak kita. InsyaAllah pahala untuk Puan Ruby dan suami insyaAllah. InsyaAllah. Jadi pergaulannya seperti mana remaja ataupun orang kata apa dewasa yang lainnya. Jadi dan juga perlu dipantau dan juga dijaga dan dikawal oleh ibu bapa. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita teruskan lagi persoalan berikutnya. Kita ada pemanggil talian sekarang ni, Tuan Ilyas Abu Bakar kita. Assalamualaikum Tuan Ilyas.
Waalaikumsalam warahmatullahi Dai Luqman dan juga Ustaz Mustafa. Ya, apa khabar Tuan Ilyas kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni insya-Allah Tuan Ilyas. Ya, soalan saya begini. Kita hidup di kalangan orang Islam. Tapi bagaimana ada hadis satu, ada juga dikatakan oleh kita kata kadang-kadang kita tengok di kalangan orang Islam tu tak nampak Islamnya. Bila kita pergi ke negara-negara yang bukan Islam, Masya Allah tengok akhlak orang-orang yang bukan Islam lebih hebat daripada orang Islam. Tapi bagaimanakah untuk kita ini yang dah dididik oleh Rasulullah ini dengan sunnah dan juga dengan akhlak Al-Quran ini tidak mahu mempraktikkan hari-hari. Kita tengok budaya kita makin lama makin teruk. Jadi di kalangan sahabat-sahabat kita yang bukan Islam ni lebih elok, lebih cara bercakapnya, cara berjalannya. Betul. Bagaimana cara untuk kita tukar daripada akhlak tak elok seperti akhlak Nabi Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang lebih hebat tu, cara cakapnya, cara berjalannya, insya-Allah bergaul dengan orang bukan Islam, terutama yang bukan Islam ni. Minta pencerahan daripada Ustaz Muhammad Fazli. Insya-Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ilyas kita. Satu soalan menarik Ustaz berkaitan dengan kalau kita lihat betul akhlak, kalau kita bandingkan akhlak orang Islam pada zaman sekarang ni berbanding dengan zaman dululah, dan juga kita tengok akhlak orang yang non muslim, terutama bila kita pergi melancong ke luar negara ni, nampak ketara perbezaannya. Yang bukan Islam lebih mematuhi Islam berbanding dengan orang Islam itu sendiri Ustaz. Betul. Pandangan Ustaz. Itulah saya sebutkan pada awal tadi. Akhlak itu apa benda? Kata Imam Ghazali, akhlak itu ialah budi pekerti sudah tertanam. Maknanya dia terdidik dari awal lagi. Artinya dia bermula daripada rumah lagi akhlak ni. Kalau di rumah dia bersih, insya-Allah di luar dia akan bersih. Kalau di rumah dia ni pemaaf, insya-Allah di luar dia pemaaf. Sebab itu kalau kata Ilyas, Tuan Cik Ilyas tadi, dia compare dengan negara-negara yang bukan Islam. Contoh Jepun. Jepun bersih. Jepun bersih. Sehingga orang kata apa, tidak ada tun sampah di Jepun. Nampak sampah, kutip, letak dalam basikal ataupun dalam poket, balik rumah dia akan buang tu sampah kat rumah dia. So tak ada tu sampah dekat Jepun. Contoh. So bersihnya dia akhlak tu. Sebab apa? Sebab dia di tadika dia sudah terdidik macam tu. Setengah jam ataupun 1 jam, budak-budak Jepun pergi ke tadika, dia bersih tu. Dia bersih tadika dia bersih sampah sarak di halaman tadika dia, setengah jam ataupun 1 jam. So sudah dididik dalam budaya masyarakat Jepun sejak dia budak tu kecil lagi. Maka jadi begitulah Jepun, budayanya bersih, masyarakatnya bersih. So di Jepun diajar kalau jumpa orang hormat. Betul. Jumpa orang saja. Gitu je, tunduk je. So dia jumpa sama-sama dia akan tunduk hormat. Dia jumpa kita pun tunduk hormat. Sebab apa? Sebab dia telah dididik sejak dia kecil lagi budaya macam tu. So kita tak dididik macam tu. Di rumah kita tak diajar buang sampah. Di tempat yang betul. Kalau kita minum air, gelas, habis gelas tu, habis air atas meja, itulah gelas kat situ. Sampai pagi besok. Dalam sink tu, bukan kata dengan pinggan mangkuk, lipas pun ada sekali. Tapi biasa, kita rasa biasa. Kita rasa biasa. Kedai makan, tikus keluar. Biasa, lalu bawah kaki kan, kita tengah makan. Biasa. Tapi negara maju sudah tidak biasa macam tu. Kita lihat Sweden, Finland negara yang paling bersih di dunia. Subhanallah. Tapi bukan negara Islam, bukan negara umat Islam. Sebab itu saya nak sebut pada kali ini nak beritahunya macam mana nak jawab persoalan Encik Ilyas tadi. Senang saja. Dia bermula daripada rumah dan bermula sejak kecil lagi. Barulah jadi macam negara Jepun ataupun negara maju yang lain. InsyaAllah. Jadi itulah perlu dididik sejak awal. Ustaz, saya nak sikit satu info Ustaz. Kalau kita lihat dekat Montenegro ada satu tempat namanya Koto. Tapi tempatnya cukup bersih Ustaz. Oh Masya Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak lagi yang kita akan bualkan, yang kita akan bincangkan berkaitan dengan akhlak dalam pergaulan ini. Jadi jangan kemana-mana, teruskan kekal bersama kami dalam Jangan Tanya Ustaz, biar tahunya tiru. Kembali sebentar sahaja lagi.
Jika anda ingin menonton Tanyalah Ustaz secara live dan juga video-video menarik mengenai soal jawab agama, sila muat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia di Apple Store dan Google Play Store. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru membincangkan topik berkaitan dengan akhlak pergaulan bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa kita. Alhamdulillah, sepanjang tempoh lebih kurang 1 jam kita bersama langsung pada pagi ini, banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang baharu tentang berkaitan dengan adab-adab dan juga batas pergaulan kita sesama manusia yang perlu sama-sama kita semaikan di dalam diri kita. Mudah-mudahan setiap pergaulan yang kita lakukan akan mengundangkan pahala dan juga keberkatan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan diri kita daripada kemurkaannya. Alhamdulillah, terima kasih kepada sidang penonton, sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan akhlak pergaulan dengan melaksanakan satu tugas yang cukup mudah, hanya dengan kita mengklik ataupun menekan butang kongsi. InsyaAllah kita sudah pun mendapatkan manfaat pahala saham yang berpanjangan kita di dalam saham pahala kita untuk bertemu dengan Allah, insyaAllah. Jadi jom sama-sama Ustaz, kita nak teruskan lagi persoalan kita pada pagi ini dengan meraihkan persoalan berikutnya daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, apakah adab dan etika akhlak pergaulan dengan teman sejenis, ajnabi dan teman sebaya menurut Islam? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama. #biar tahu, jangan keliru. Nak tambah sikit Ustaz. Yeah. Zaman sekarang ni banyak saya dapat persoalan daripada anak-anak muda kita lah, terutamanya daripada sekolah rendah kepada sekolah menengah berkaitan dengan berkapal ni Ustaz. Bagaimana Ustaz nak jaga ikhtilat antara lelaki dan perempuan Ustaz? Silakan. Masih Da'i Luqman dan juga Anna Karnina. Oh, sedap nama. Hari ni ada orang beritahu saya, hari ni hari biru sedunia. Hari biru? Kita lah di si pentas ni. Oh, kena pakai biru Ustaz. Belakang background pun biru, biru sedunia hari ni. Alhamdulillah ya. Mondays Blue, kata apa? Mondays Blue. Hari ni Isnin kan, Mondays Blue. Okey, mengupas persoalan Anna Karnina tadi, macam mana adab dan pergaulan dengan teman sebaya, teman sejenis, teman apa lagi tadi? Teman apa lagi? Macam-macam teman lah ya. Pertamanya ialah bila sebut tentang teman, tentang kawan, tentang sahabat, banyak dalam kitab-kitab tasawuf. Sebab akhlak ni kitab tasawuf ya, yang menceritakan detail. Pertamanya Ana, bila kita berkawan, teman sebaya ke, teman sejenis ke, ajnabi ke, teman sepergaulan ke, pertama jangan sebut apa yang teman kita tak suka. Itu adab dia, akhlak. Kita berkawan, saya berkawan dengan Da'i kan, saya kena tahu apa yang Da'i suka dan apa yang Da'i tak suka. So kalau Da'i Luqman tak suka cerita bab poligami, contohnya dia tak suka, dia menyampah, tengok muka menyampah dah dia kan, maka saya tidak boleh cerita bab tu kepada dia sebab saya nak jaga hati dan perasaan dia. Tapi kalau cerita bab makan-makan dia suka, saya akan buka topik bab makan-makan. So sama juga kita dengan siapa-siapa kawan kita, jangan sebut apa yang kawan kita tak suka. Apa tadi duduk serumah pula dengan dia kan? Lagilah sebab kita kena jaga keharmonian. Nombor 2 ialah sentiasa tanyakan hal ehwal dia. Apa khabar? Pagi ni okey ke? Gitu. Tanya dia, pagi ni okey ke? Tak sakit kan? Okey kan? Sihat kan? Mental okey ke? Tak ada rosing apa-apa kan? So tanyakan hal ehwal dia. Mak ayah sihat ke? Adik-adik sihat ke? Dia lagi suka. Itu akhlak kita dengan kawan-kawan kita. Tanyakan hal ehwal dia ya. Sebab kadang-kadang dia nak buka mulut nak cerita tu dia segan. Dia nak minta duit ke sikit ke, nak pinjam ke. Bila kita cerita apa khabar, wah aku ada problem sikit lah pagi ni. Apa dia? Ayah aku tak hantar lagi duit. Tak bank in lagi duit. Aku nak makan hari ni. Sebab kita buka cerita apa khabar, dia akan buka cerita masalah dia. Kita boleh bantu dia. Yang ketiga ialah, ni ya. Jika dia sakit, jika dia ditimpa musibah, tunjukkan duka cita kita, dah bantu dia. Tak kira teman sejenis ke, teman ajnabi ke, siapa-siapa, janji teman kita, dia duka cita, kita bantu dia, simpati kat dia. Jika dia gembira, turut gembira dengan dia. Hari ni hari birthday dia, kita gembira dengan hari birthday dia, hari kelahiran dia. Bapa dia meninggal, kita ucap takziah, kita pun turut duka cita. So cara kita berakhlak dengan kawan kita, barulah kawan kita kekal lama dan kita berkawan lagi ramai. Kalau tidak, kawan dah tak ramai, yang dah ada meninggalkan kita pula. Sebab kita tak jaga akhlak dengan mereka. Apa lagi ya? Panggil dia dengan panggilan yang dia suka. Panggilan dia suka. Jangan panggil, yelah nampak dia badannya
besar sikit, kita panggil Doraemon. Tak kena. Malu dia, marah dia. Kau panggil aku Doraemon. Biasalah bro. Dia kata tak boleh macam tu. Jaga hati dia, panggil panggilan yang dia suka. Kan? Panggil makmuk kan dia tak suka. Tengok ustaz, sekali dekat pintu ustaz, penuh pintu dengan dia. Tak boleh. Tak boleh. Di pejabat ke sama saja. Jangan menggelar dengan gelaran yang tidak baik. Itu dilarang dalam Al-Quran, di dalam hadis ya. Dan akhir sekali ialah kawan-kawan kita ni senang saja. Ulama pernah sebut ya, kalau kita nak suruh orang kita sayang kat kita, sentiasa bagi salam kalau jumpa. Walaupun tak kenal ke tak kenal, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenal ke tak kenal. Ni kalau ada kita memilih Cik Da'i Loman, memilih jumpa yang kita kenal, Assalamualaikum. Yang tak kenal, diam je. Tunduk. Jadi satu lagi tentang couple. Couple dalam Islam ni sebenarnya kalau kita lihat, tak ada couple dalam Islam ni ya. Terus nak tengok berkenan, pergi Pinang, kahwin. Sebab bila sebut couple ni dah lama. Dia 6 bulan, setahun berkapal, 2 tahun pun ada berkapal. Sebenarnya itulah yang menyebabkan bibit-bibit syaitan dia akan masuk dalam kepala otak laki-laki dengan perempuan tadi, akhirnya berlakulah maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Sebab itu kalau katalah okeylah ya, nak pergi jumpa bakal tunang ataupun tunang, kena ada seorang. Itu adab dia, akhlak, kena ada bawa seorang, bahkan bawa baby. Bawa ayah atau mak sekali, bawa ayah, mak ataupun abang ataupun adik kita yang orang kata apa, yang boleh faham apa yang berlaku, yang dah matang. Tidak boleh bawa budak-budak kecil sebab dia tak apa-apa. So begitu adab dan akhlaknya. Bila berkapa nak jumpa, tidak boleh tempat-tempat sunyi, tidak ada orang. Sebab bila berdua, syaitan nombor 3. Syaitan masuk, habis, kacau. Itu yang berlaku pengguguran bayi, buang anak, bersepah-sepah dan sebagainya, sebab lahirnya tidak sah nikah ataupun belum bernikah lagi. So jagalah adab kita. Ingat pesanan kita tanya ustaz pada hari ini. Yang pertama ialah elakkanlah berjumpa. Yang keduanya ialah kalau nak jumpa juga, bawa orang yang ketiga. Dan yang ketiganya ialah jangan di tempat-tempat yang sunyi, jauh daripada masyarakat. Kat taman bunga 12 tengah malam. Buat apa? Taman bunga 12 tengah malam, orang tak ada. Tak nampak bunga ustaz. Setan dengan hantu yang ada. Okey, terima kasih. Jadi insya-Allah, jadi sudah betul sekali, itulah dia benar pada ustaz. Pastikan kalau orang kata nak bertemu di antara lelaki dan juga wanita yang bukan mahram, itu perlu ada orang yang ketiga sebagai penemannya yang memahami situasi yang berlaku, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan punya persoalan tersebut. Kita beralih dengan persoalan berikutnya. Kita nak raikan pemanggil yang bagi ustaz daripada Puan Supinah Yusof kita. Assalamualaikum Ibu Supinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz dan Da'i yang dirahmati Allah? Sihat. Apa khabar juga Ibu Supinah kita yang dirahmati Allah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Silakan. Nak tanya satu soalan kan? Ya, silakan. Bagaimana akhlak pergaulan kita suami isteri dan ahli keluarga kita supaya kita ni rasa tenang, bahagia, ada mawadah dan rahmah Ustaz? Ada ke doa-doa Ustaz? InsyaAllah. Dan satu lagi Ustaz, macam mana gaya nak menahan daripada kita akhlak suka marah Ustaz? Itu je soalan saya. Sekali lagi Bu Supinah, soalan kedua. Ni apa, yang hati kita tu macam mudah panas baran. Macam macam mana nak kawal tu? InsyaAllah. Boleh Ibu Supinah, insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Supinah kita di atas 2 soalan. Yang pertama sekali soalan menyarik berkaitan dengan hubungan suami isteri dengan adik-beradik ni. Selalunya hubungan suami isteri ni dah baik, tapi dengan adik-beradik ni pula tak berapa, kadang-kadang tak bertegur sapa. Yang soalan keduanya, bagaimanakah cara untuk kita nak kawal panas baran Ustaz? Okey. Bila sebut tentang suami isteri ni, memanglah kita nak hidup lama dengan dia. Kalau boleh til jannah. Betul Ustaz. Hebat kan, til jannah dulu. Kata apa, semua berkekalan, semoga berkekalan sampai anak cucu. Dapat cucu cerai. So sekarang ni dia punya tagline til jannah. Alhamdulillah, hebat kan. So macam mana kita nak dapatkan rahsia resepi rumah tangga yang bahagia, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah sampailah kepada kita mati dan masuk syurga sama-sama. Disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, begitu banyak tipsnya ya. Tapi pagi ni kita tak boleh sebut semua ya. Dan sempat kita ingat saja ya. Pertamanya ialah Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik layanan, akhlak,
kepada ahli keluarganya, termasuklah kepada isteri, anak-anak, adik-beradik dan sebagainya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah kata Nabi orang yang paling bagus akhlak layanan kepada keluargaku. So tengok pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ulama-ulama pesan dalam hidup suami isteri, pertama jangan bergurau lebih-lebih. Jangan bergurau lebih-lebih. Gurau ni dia kena macam garam jugalah. Jangan lebih-lebih. Garam kalau lebih-lebih dia akan jadi darah tinggi. So kena ada juga garam tadi tu, tapi jangan lebih. Bergurau ya kena ada, tapi jangan lebih-lebih. Satu ya, ini gurau. Adalah masa bergurau, adalah topik bergurau, tapi jangan lebih-lebih ya. Sebab dia akan menyinggung perasaan kalau lebih-lebih. Yang nombor dua ulama pesan ialah jangan cemburu lebih-lebih. Jangan cemburu lebih-lebih. Cemburu. Asal keluar rumah dak ilmu isteri cemburu kat rumah ya. Orang handsome macam ni. Allah ya. Tak nampak muka Ustaz. Tak nampak muka dah. Orang tahu ni dak ilmu ni ya. Semua nak mengorak dia. So isteri jangan cemburu lebih-lebih kat rumah, ataupun suami jangan cemburu lebih-lebih kat rumah. Kita saling percaya mempercayai antara satu sama lain. So jaga maruah kehormatannya. Yang kesetujunya ialah bila kita sebut tentang adik-beradik pula. Adik-beradik ni, adik-beradik kadang-kadang ialah adik-beradik hubungannya retak kadang-kadang sebab harta pusaka dan sebagainya. Pertama ulama kata apa? Kita mengalah. Mengalahlah. Dengan adik-beradik mengalah sebab nak jaga hubungan silaturrahim. La yadkhulul jannah qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Soalan ketiga pada tadi? Soalan yang ketiga tu berkaitan dengan apa nak kawal panas baran. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. Allah kita rehat. Jadi saudara sekalian, nak tahu tentang bagaimanakah cara untuk kita nak kawal panas baran, kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali sebentar sahaja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz membincangkan topik berkaitan dengan akhlak pergaulan. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada sidang penonton, sahabat-sahabat kita daripada Facebook yang telah pun berkongsi. Mana yang masih lagi belum berkongsi video kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarkan kebaikan, mudah-mudahan ia memberi manfaat bukan hanya untuk diri kita, bahkan untuk rakan-rakan yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Jom sama-sama kita neraikan persoalan. Sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi Ustaz, kita menerima persoalan daripada Ibu Supina kita yang bertanyakan dua soalan. Soalan pertama alhamdulillah telah pun terjawab. Soalan yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita cara nak bergaul dengan orang yang panas baran ni Ustaz. Kadang-kadang kita nampak muka pun kita dah jadi takut. Bagaimana Ustaz kita nak berkomunikasi dengan mereka? Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Dai Lokman dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang setia masih menonton sampai saat ini. Okey, sebenarnya panas baran, marah boleh dikawal. Boleh dikawal sebenarnya. Sebab dia begini saya cerita ya. Nabi sendiri pernah sebut ya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang disebut orang yang boleh jatuhkan orang dalam gusti. Dalam gusti ya, musaraah, gusti tinju. Bukan orang tua orang kuat, tapi orang kuat ialah orang yang boleh kawal dirinya ketika marah. Artinya kita boleh kawal diri kita. Tak, jangan biarkan dia marah. Sebab kata Imam Ghazali, bila kita marah, apa yang berlaku? Kita punya orak jadi tegang. Kita punya kulit jadi merah. Ya, kemudian kita jadi menggigil, menggeletar tangan kita macam nak tumbuk. Sebenarnya sudah masuk elemen syaitan dalam badan orang tersebut. Sebab syaitan daripada api warnanya merah. Masuk dalam badan kita jadi merah. Sebab itu kata Nabi SAW, bila berjalan dengan seorang sahabat, Nabi lihat ada dua orang sedang bergaduh. Dan nampak ada seorang tu dia macam dah naik tegang leher apa semua. Orat leher dah tegang, kemudian nampak merah mukanya. Nabi kata apa? Orang tu yang merah muka tu, kalau dia baca satu kalimah, nescaya akan hilang kemarahannya, panas barannya. Apa dia? Nabi kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
bila kita tengah panas baran, marah kita meluap-luap, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab ketika itu syaitan sudah berada dalam badan kita, syaitan kontrol kita, syaitan kawal kita. Maka cara nak nyahkan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Allah, Nabi bagi satu solusi yang paling mudah. Solusi paling mudah ya. So kita kontrol diri kita, baca auzubillah. Nombor 2 ialah Nabi kata kalau kamu tengah dalam keadaan berdiri, kamu duduk. Sebab dia akan turunkan emosi kita. Bila kita duduk ni kita jadi tenang. Berdiri tak tenang lagi, duduk tenang. Kalau duduk pun tak tenang, Nabi suruh baring. Maknanya apa maksud? Jangan layan panah barang kita. Jangan barang. Kalau boleh baring tu tidur lagi bagus, tidur terus. Kita lupakan apa yang berlaku. Dan kalaulah tak tenang juga, maka kata Nabi kata marah itu daripada syaitan, syaitan itu daripada api, maka redakanlah dia dengan air. Redakan dengan air, kata ulama, pergi ambil wuduk. Ambil wuduk tu kita basuh tangan kita, kita basuh muka kita sampai kepala, kita basuh sampai kaki, insya-Allah dah kena air, panah barang apa lagi dah. Lepas tu minum air pula. Lagilah sejuk hati kita kan. Jadi sama-samalah kita mencuba resipi ni, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, 4 tips yang Ustaz kongsikan kepada kita. Yang pertama, 4 tips betul. Yang pertama sekali baca ta'awuz kalau marah. Yang keduanya kalau kita dah keadaan berdiri, kita duduk. Yang seterusnya kalau duduk pun tak jalan, kita berbaring. Dan juga sekiranya berbaring pun tidak jalan, maka pada saat itu kita ambil wuduk dan insya-Allah itu akan meredakan kemarahan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, terima kasih di atas jawapan tersebut. Kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanakah pergaulan percakapan kita antara suami orang dengan isteri orang dalam WhatsApp tanpa pengetahuan suami maupun isteri orang? #biar tahu jangan keliru. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih daripada Mak Etun Pokok Mangga, Melaka, Ustaz. Ustaz, ini satu benda yang cukup penting untuk kita sama-sama bincangkan, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih Mak Etun. Terima kasih Dai. Sebenarnya bila kita bercakap adab pergaulan bercakap dengan ajnabi dah senang ya. Ajnabi ni ialah isteri orang ataupun suami orang, dipanggil ajnabi ya. Pertamanya ialah jarak dengan dia. Jangan dekat-dekat, jarak kan. Ya, jarak. Kalau kita 1 meter COVID ni kan, contoh kan, maka dia lagi bermeter-meter lah. Sebab ni COVID, yang tu setan. Setan akan kacau kita. So kena ada jarak dengan dia, jangan dekat-dekat, jangan rapat-rapat ya. Yang keduanya ialah bila kita berbual, biarlah ada orang ketiga. Anak kita kecil, anak kita tak apa, anak kecil tak apalah, anak kecil bawa sekali ke, kita dukung anak, tak adalah nak buat apa-apa kan. Nombor 3 ialah cakap yang perlu saja. Apa dia cakap? Cakap, Haji, kita ngejiran kita contohlah, Haji punya mangga ni, pokok mangga Haji, daunnya, bukan kata daun, buahnya dah masuk dalam pagar saya. Boleh tak saya nak ambil? Cakap perlu-perlu je, nak ambil mangga ni sebiji 2 biji. Cakap bukan kata Haji. Satu lagi tone suara. Haji, tak boleh macam tu. Tak boleh. Haji, Assalamualaikum. Mangga, nak sebiji boleh ke? Tu cara dan ada topik dia. Tapi tidak boleh dengan suara manja-manja, tak boleh. Bahaya. Bang Haji, tak boleh macam tu. Bang Haji tercabut kopiah dah. Tak boleh. Cakap topiknya ada topik dan ada tonnya yang sesuai dengan, kalau suami kita tak apa abang, tak apalah. Tapi dengan orang lain, dengan isteri orang, dengan suami orang, tak boleh macam tu. Ton, nada kena jaga. Ya? Ada topik bercakap. Perlu saja. Lepas tu, okey, terima kasih. Haji, Assalamualaikum. Dah. Sebab dia ajar begitu agama kita. Dia ajar isteri Nabi bila bercakap dengan orang ramai, cakap jangan manja-manja suaranya. Sebab ada orang, Nabi sebut, Quran sebut, orang munafik dalam hatinya ada penyakit. Kita tak tahu siapa ada penyakit dalam hati dia, jiran kita ke, bini orang ke, suami orang ke. So jagalah tip-tip tadi saya sebut, jarakkan kita dengan dia bila berbual. Nombor 2 ialah biar ada topik berbual. Yang ketiga ialah tone nada kita, suara kita tu biar sesuai dengan dia, jangan manja-manja sangat. Yang keempat, sebaik-baiknya ada seorang lagi anak kita yang kecil ke, kita heret sekali bila bercakap tadi, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi intonasi yang betul, bicara yang perlu, penjarakan fizikal dan juga ada peneman sewaktu mana berbicara. Itu adalah di antara tips yang dikongsikan oleh Ustaz, bagaimana cara seorang isteri orang lain dan juga suami orang untuk berbicara bagi mengelakkan daripada fitnah yang berluasan. InsyaAllah. Jadi selamat sekalian, terima kasih di atas persoalan berikut, dan juga kita nak beralih dengan pemanggil kita yang berikutnya, Tuan Haji Tukinun kita. Assalamualaikum Tuan Haji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Naik. Waalaikumsalam. Apa khabar Tuan Haji Tukinan? Kita lama tak dengar. Alhamdulillah, baik-baik. Ini kita dah boleh pentas negeri ya. Alhamdulillah. Baik, persoalannya Ustaz saya nak tanya. Silakan. Kenapa Nabi digelarkan akhlak Nabi adalah Al-Quran? Maknanya terbaiklah agaknya Ustaz Nabi tak pandangan Ustaz pagi ni. Itu saja soalannya lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Tukinon kita. Suatu soalan yang ringkas dan juga tepat pada masanya. Itu berkaitan dengan akhlak Nabi lihat pada Al-Quran Ustaz. Bagaimana Ustaz? Jawapan pun ringkas juga. Jawapan pun ringkas juga. Terima kasih Haji Tukinon tadi. Soalan bagus. Bila kenapa? Soalannya kenapa? Memang ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bila mana ada seorang sahabat tanya macam mana akhlak Nabi, maka jawab Aisyah kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya ialah apa yang disuruh dalam Al-Quran hak tu Nabi buat. Hak tu Nabi buat. Jadi orang yang pemaaf Nabi buat. Jadi orang yang tidak ambil kisah kata-kata orang jahil Nabi buat. Jadi orang yang berani ada pada Nabi. Jadi orang yang suka nasihat orang ada pada Nabi. Jadi jiran yang baik ada pada Nabi. Jadi seorang sahabat yang baik ada pada Nabi. Tidak menggelar dengan panggilan yang buruk ada pada Nabi. So semua sifat-sifat yang disuruh dalam Quran untuk menjadi orang yang baik, akhlak yang baik ada pada Nabi. Dan apa yang Quran larang, jangan begini dalam Quran, Nabi tak buat. So apa yang Quran sebiji itu ada pada Nabi. Sebab itu Aisyah ni ialah orang yang paling rapat dengan kita siapa? Isteri lah. Isteri tahu A sampai Z akhlak suami dia. Maka Aisyah lagi tahu A sampai Z akhlak suaminya itu Rasulullah SAW. Jadi orang tanya macam mana akhlak Rasulullah? Nak cerita macam mana? Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah ialah Quran. Membaca Quran menjumpa akhlak Nabi. Akhlak dalam Quran tu semua daripada Nabi. Senang cerita. Sebab Aisyah dah tahu dah. Sebab Nabi yang menerima wahyu, Nabi yang beramal. Nabi terima wahyu, Nabi tak suruh orang beramal, Nabi beramal dulu. Lepas tu baru Nabi suruh orang beramal. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, itulah dia kesimpulannya Ustaz. Kalau kita nak melihat akhlak Nabi tu, lihat pada Al-Quran. Kita sendirilah Ustaz kena baca Al-Quran. Jadi Ustaz, bagaimana sebenarnya kita ni nak mempelajari daripada Al-Quran tu untuk kita semaikan akhlak yang ada pada Al-Quran Ustaz? Cantik soalan ni. Pertama, kena baca. Pertama kena baca. Nombor dua, kena faham. Ada orang baca, dia tak faham. Sampai bila-bila dia takkan berubah. So, bila kita baca satu benda, contohnya lah, wal asri, surah yang pendek. Wal asri, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Orang kalau faham, masa penting, kalau kita buang masa, kita rugi. Dia tak kain lepak tepi jalan, duk main dam haji sampai 3-4 jam. Sebab dia faham, dia akan baca Quran, wal asri, demi masa, manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Orang gini kan. So, bila kita baca Quran, kena tadabbur, kata ulama. Pertama, tilawah, qiraah, baca. Nombor dua, tadabbur. Tadabbur tu apa? Faham maknanya. Baru boleh berubah. Ada orang dia tak jumpa ayat arak dalam Quran. Oh, aku tak jumpa ayat judi dalam Quran. Sebab kau baca, kau tak faham. Bila baca faham, tadabbur, nombor 3 dia akan beralih kepada amal. Boleh beramal. Macam Nabi SAW, dia sudah pun beramal. Ya? Bila dah beramal, yang keempatnya, da'i ialah kita menyampaikan pula kepada orang lain. Barulah. Bila orang buat, kita dapat pahala free dah. Sebab kita menyampai, orang tu buat, ikut cakap kita, dia buat benda baik, kita dapat pahala. Sebab kita yang menyuruh dia buat baik. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, baca, tadabbur dan juga kita beramal dengan Al-Quran. InsyaAllah dengan kita melakukan ketiga-tiga ini, kita mampu untuk menjadi seperti mana baginda SAW, untuk kita beramal dan juga menjadi seorang yang berakhlak seperti mana akhlak Al-Quran. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan banyak persoalan daripada sahabat-sahabat kita sebentar tadi. Jadi banyak lagi Ustaz persoalan yang kita nak ajukan. Namun sebelum tu, kita nak berhenti berehat sebentar. Kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. InsyaAllah kita akan kembali di dalam TV9 sebentar sekali lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membincangkan topik berkaitan dengan akhlak pergaulan menerusi TV9 dekat di hati pada pagi ini. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, terima kasih kerana masih lagi kekal dan setia bersama dengan kami pada pagi ini untuk sama-sama kita menimba ilmu, bukan hanya sekadar untuk bekalan untuk diri kita, bahkan juga untuk insan-insan yang berada di sekeliling kita. Sekurang-kurangnya sekiranya ada anak-anak yang bertanyakan berkaitan dengan akhlak pergaulan, kita mampu untuk menjawab persoalan-persoalan pada mereka, insya-Allah. Jadi sedikit info, jika anda ingin menonton rancangan Tanyalah Ustaz secara live dan juga video-video menarik mengenai soal jawab agama, sila muat turun aplikasi Waktu Solat Malaysia di Apple Store dan Google Play Store. Banyak lagi lah rancangan-rancangan lain yang boleh kita lihat dan juga tonton secara live, antaranya juga halaqah dan sebagainya. Jadi jom sama-sama kita download aplikasi Waktu Solat Malaysia di Apple Store dan juga di Google Play Store. InsyaAllah memberikan manfaat buat kita bersama. Jom Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Puan Ram Desaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, apakah kesilapan yang sering berlaku dalam pergaulan tanpa kita sedari sehingga ada yang terguris di hati dalam pada yang sama tiba-tiba tak bertegur sapa? Apa bezanya dan bagaimana menjaga akhlak pergaulan di alam maya dan di alam realiti? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, kadang-kadang kita duk berbicara, berkomunikasi ni kadang-kadang tak sedar kita telah terguris hati orang. Apa kena punca-punca Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Ram. Sebenarnya di alam maya ke alam realiti sama je. Akhlak tetap kita nak jaga. Terutamanya bila kita menulis ya, atau kita bercakap, kita bersembang dan sebagainya. Bila kita nak jaga hati orang, jangan sampai terguris, sebab nanti dia hujungnya ialah tidak bertegur siapa. Dan bila tak bertegur siapa, dia akan kalau duduk serumah, dia boleh tinggalkan rumah, dia cari rumah lain kan, dia tak best lah. Sebenarnya pertama ialah jangan bercakap percakapan yang boleh mengguriskan hati perasaannya. Dengan cara kita kena tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Seperti tadi saya cerita kan. Tahu apa yang dia suka dan apa yang dia tak suka. Boleh tahu dia memek muka dia. Mukanya boring ke, tak suka ke, nampak. Yang kedua ialah jangan sebut-sebut keburukannya. Apa saja keburukan, aibnya kita tutup. Tutup saja. Buat tak tahu je. Kalau tahu pun buat tak tahu je keburukan dan keaibannya. Sebab dia boleh sampai peringkat mengguriskan hati dan perasaannya. Nak tegur, ada caranya. Beradab, berakhlak, lemah lembut. Jangan sampai terguris, tapi terkesan. Kita tak nak terguris, tapi dia terkesan kat hati orang tersebut. Kau ingat tak, katalah dia ada masalah dengan mak dia, contohnya. Jangan sebut, engkau nak derhaka lah. Oh, terguris. Cara tegur tu tak betul. Memanglah dia nak derhaka, tapi cara tegur tak betul. Sebab kita nak perbetulkan dia. Jangan sampai dia jadi nak derhaka terus. Tapi cakap dia, kau tahu tak siapa yang melahirkan kau? Siapa menyusukan kau? Siapa mengandungkan kau? Siapa yang jaga kau sekecil-kecil dulu? Biar dia flashback balik, dia ingat, menitik air mata dia. Adakah tergamak kau buat mak kau macam ni? So itu caranya bila menegur. So tak tegur dia perasaannya, tapi terkesan pada hati dia. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kalau dia ada rahsia pada kita, simpan rahsia dia. Kadang-kadang orang terguris hati sebab dia beritahu rahsia dia kat kita, kita pula cerita habis dalam Facebook. Tak betul. So jaga rahsia orang. Jaga rahsia member. Jaga, ini rahsia kau, jangan cerita siapa. Okey, aku tak cerita. Besok meletup. Allah. Masuk dalam Facebook, masuk dalam TV dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Apa lagi ya? Jangan cela orang yang dia sayang. Terguris hati dia. Siapa-siapa dia sayang, tu kita tahu, kena take note. Siapa yang dia sayang? Leha, okey, Mina, okey, apa ni? Tija, okey, Ram. Contoh. Dia sayang ni. Jangan cela 4 orang ni. Nanti terguris hati perasaan dia. So bila kita duduk dengan masyarakat, kita nak jaga adab-adab dan akhlak. Kita nak tahu sekeliling kita apa yang berlaku, apa yang dia sayang, apa dia tak sayang, apa dia suka, dia tak suka. InsyaAllah pergaulan kita serta kita akan jadi lama, panjang, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi dalam pergaulan, di dalam berbicara, di dalam menegur, pastikan ia terkesan, bukannya terguris, insyaAllah. Mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Ram Desaru. Kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak menjaga pergaulan antara rakan sepejabat, terutama yang berstatus suami dan isteri orang? Permulaannya pergi makan bersama. Apabila mula meluahkan masalah masing-masing, mula timbul rasa simpati
dari teman biasa beralih kepada teman tapi mesra. Bagaimana perkara begini dapat dielakkan Ustaz? Kerana sifat nafsu suka kepada perkara yang ditegah oleh agama. Mohon komen Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru berkaitan dengan adab pergaulan sesama rakan sekerja Ustaz. Silakan. Ya, okey, bagus soalan ni sebab ramai orang bekerja. Dan saya nak ingatkan sebenarnya dia punya prinsipnya, dia punya kaedahnya sama saja. Ya, sama dengan jiran ke, teman sepejabat ke, dengan tunang ke, dengan siapa, dia punya akhlaknya sama saja. Bila mana dia melibatkan lain gender, laki-laki dengan perempuan. Okey, ini kita fokus teman sepejabat kan, dia kata bermula dengan pergi makan. So, cara macam mana caranya? Ialah kita nak kawan, ajak orang ketiga. Orang ketiga, sama dia ajak orang, dia nak ajak seorang perempuan lain lagi, ataupun kita ajak kawan kita seorang lagi laki-laki lain. Contohnya, bila bertiga tu dia tak akan jadi mesra lah. Dia akan sembang bab apa? Sembang bab apa printer rosak tadi ya. Sembang bab lift pun tak jalan naik atas. Kemudian sembang bab air tak ada. Air tak ada pula. Ya Allah ya Karim. So tak adalah masa nak sembang, nak cinta, nak I love you, you love me, I love you, you love me. Tak adalah. So, kena ada yang ketiga. Sebab itu Nabi bagi petunjuk ni dah lama dah. Ya, bila berdua, syaitan akan cocok. Bila bertiga, syaitan tak berani. Bukan tak berani, maknanya tak jalan ni, tiga orang tak jalan ni. Sebab ada orang tengah-tengah nombor tiga. So, itu caranya. Bila, gila, kita tak boleh elak. Da'i Lokman, jom kita makan. Boleh. Dalam hati kita, nak ajak seorang lagi. Gitu. So, ajak Ustaz Wazi. Contoh kan. Dapat makan sama-sama kan. Makan sama-sama. Alhamdulillah, pahala pun jadi luas sikit. So, nak beritahu dalam hidup kita macam itulah. InsyaAllah. Kita tetap berteman tapi tak sampai ke peringkat hawa nafsu menggoda kita. InsyaAllah. Jadi itulah juga, sama jugalah di antara dengan ajar-Nabi yang lain, itulah juga tips yang dikongsikan oleh Yang Mulia Ustaz. Jadi insyaAllah kita beralih ke persoalan berikutnya dalam saki-baki masa yang ada Ustaz. Sedikit Ustaz persoalan berkaitan dengan bagaimana cara kita nak menegur ibu ayah kita yang melakukan kesilapan Ustaz. Kadang-kadang pergaulan dengan ibu ayah ni boleh terhakis dan juga kadang-kadang sampai ibu ayah tak mengaku anak, dia hanya disebabkan oleh teguran anak-anak ni Ustaz. Ya. Bagaimana Ustaz? Betul. Teguran anak dengan ayah ni dia macam air dengan batu. Kita jadi macam air. Mungkin jadi batu. Jangan jadi batu. Jadi macam air. Artinya nak tegur ayah kita tu hatinya keras macam batu. Jadi macam air. Macam mana? Caranya lah kita titis sikit lama-lama lekuklah batu tu. Jadi sekarang ni ialah kita tidak boleh ubah ayah dan mak kita sekaligus pada hari ini. Tak boleh. Ayah tak semayang. Jom kita semayang. Engkau semayang lah. Ayah dah lama semayang. Bukan kaya pun. Tengok ayah tak kaya-kaya semayang. Ayah semayang tak menjamin kita kaya. Itu perintah Allah. Mari semayang. Tak apa. Kita jangan lawan cakap dia. So kita hapus jadah. Ayah, mari kita semayang sama-sama. Tak nak kau semayang. Kita semayanglah depan dia. Allahu Akbar. Besok sama juga. Ayah, jom kita semayang. Kau semayanglah. Tak apa. Allahu Akbar. Lama-lama dia tengok kita semayang, lama-lama, kenapa aku tak semayang? Dia rasa tak sedap. Dia akan terkesan kat hati kita, kat hati dia. Cuma jangan kita, api jangan disimbah dengan petrol. Api jangan lawan dengan api. Api lawannya dengan air. Batu lawan dengan air. So itu cara kaedah bila nak tegur mak ayah kita. Tak apa, kita sebagai anak ni ambil masa lama sikit, tak apa. Tapi lama-lama, saya tengok kawan-kawan saya, bukan kata mu'alaf, dah lama dah mu'alaf yang jadi pensyarah, yang jadi ni, saya lihat ambil masa dia nak ajak mak ayah dia masuk Islam. Tapi dia sabar, anak dia sabar, ya Allah. Ini Islam, bukan semayang ni, ini nak masuk Islam. Akhirnya mak nak masuk Islam, ya Allah seronoknya Ustaz, mak saya masuk Islam. Sebab dia doa, kemudian dia ajak sikit-sikit. Hari-hari dia ajak, lama-lama lembut hati kawan tu. Itu cara dia. Anak nak tegur mak ayah. Menegurlah seperti mana air yang dihempas ke atas batu dan juga jangan jadi seperti mana petrol yang menyimbah api. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi kita ada lagi persoalan yang bakal dijawab oleh Yang Mulia Ustaz. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga menerusi majlis ilmu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita mempelajari ilmu berkaitan dengan akhlak, iaitu akhlak pergaulan pada pagi ini dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa kita pada pagi ini. Alhamdulillah sepanjang tempoh kita bersiaran pada pagi ini sudah pun banyak tips-tips yang dikongsikan oleh yang baik Ustaz, bagaimana cara untuk kita nak memelihara dan juga memperbaiki pergaulan kita sesama manusia. InsyaAllah kita nak teruskan lagi dengan saki-baki masa yang tinggal Ustaz pada pagi ini. Untuk episod kali ini kita nak raikan seberapa banyak soalan yang boleh. Iaitu soalan berikutnya daripada Puan Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Fauzi dan Da'i Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, apakah adab-adab pergaulan khususnya remaja dalam Islam yang perlu dititipkan supaya menjaga akidah dan juga akhlak? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Jadi Ustaz, kita lihat Ustaz, zaman sekarang ni aplikasi banyak Ustaz. Antaranya lagi kita lihat juga pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi ni, terutamanya kepada remaja kita ni semakin terhakis. Bagi contoh kita lihat Ustaz, aplikasi TikTok, menari dan sebagainya Ustaz. Pandangan Ustaz. Ya, Allahu Akbar ya. Akhir zaman macam tu pelik-pelik dia keluar ya. Pertamanya ialah betul lah TikTok tu utamanya kan. Kadang-kadang sampai hilang kita punya sifat malu dah yang kita lihat. Pertamanya ialah bila kita nak bermedia sosial, tidak salah ya. Tidak ada salah. Cuma saya nak sebut ialah biarlah ada akhlak Islam kalau kita sebagai orang Islam. Ada akhlak berpakaian ya. Akhlak pergerakan, jangan sampai pergerakan kita tu menggiur dan menggodakan orang. Pun ada dalam TikTok ya. Pakaian yang kadang-kadang tidak senonoh pun ada dalam TikTok ya. Kadang-kadang kita terikut dengan budaya-budaya daripada barat yang tak sepatutnya. Biarkanlah mereka dengan budaya mereka, tapi kita jangan pinjam budaya-budaya macam ni masuk dalam akhlak kita sebagai seorang muslimah ataupun sebagai seorang muslim. Kemudian yang seterusnya ialah anak-anak remaja, saya nak pesan betul-betul ya, bahawa kita masih ada ibu dan ayah. Jangan sampai kita mencalar maruah ibu dan ayah kita. Orang akan kata, anak siapa ni? Orang tak kata dia ni cucu siapa. Anak siapa? Ya kesiannya mak ayah kita lah nak menjawabnya. Oh, ni anak ni anak tu ni. Sebenarnya jagalah maruah. Orang dulu dah kata apa? Jangan menconteng arang ke muka ibu dan bapa. Kadang-kadang dalam TikTok tersebut atau media sosial, kita tak semena-mena telah menconteng arang ke muka ayah dan ibu kita, sehingga ulama menyatakan bahawa sekiranya ibu dan ayah kita sedih dengan perlakuan kita, sama ada dalam TikTok atau dalam apa sajalah, maka air mata ibu dan ayah yang menitis disebabkan kerana anak-anak tadi akan bertukar menjadi api neraka. Air mata boleh bertukar jadi neraka. Air mata mak ayah, tapi api neraka bagi anak-anak tadi. So dalam kita bermedia sosial, tak ada masalah sekiranya kita jaga adat dan pergaulan kita. Yang penting ialah jaga maruah kita sebagai seorang muslimah ataupun sebagai seorang muslim. Yang kedua, jaga maruah ibu dan ayah kita yang melahirkan kita, yang menjaga kita. Kemudian tolonglah wahai remaja dan remaja semua, joinlah mana-mana aktiviti yang berfaedah. Seperti ada usrah ke, ya, ada usrah, join usrah-usrah yang melibatkan kalangan remaja. Sebab yang itulah yang akan menjadi bodyguard pada kita, mengawal pada kita. So ada usrah dibimbing oleh nakib-nakib, insya-Allah kita sebagai anak remaja akan terbimbing juga, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi berkongsi dan juga menyertai usrah-usrah itu yang dikatakan Ustaz. Dan juga Ustaz, menarik berkaitan air mata ni, air mata ibu bapa ni boleh bawa anak-anak ke neraka, dan juga mampu membawa juga ke syurga. Sekiranya air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pergaulan sesama saudara kadangkala tidak seindah seperti yang diharapkan. Ustaz, zaman dahulu adik-adik akan dengar cakap saudara mereka yang lebih tua. Pada pendapat Ustaz, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak demikian? Dan soalan keduanya, adakah dengan hidup terlalu moden dan menjauhi diri daripada pegangan agama, akhlak pergaulan sesama saudara semakin merenggang? Jazakallah Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Dua soalan menarik Ustaz. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya banyak faktor adik-beradik bergaduh ni. Banyak faktor harta pusaka pun ada,
faktor ipai-duai pun ada, ya. Dia akhirnya berantakan antara adik-beradik sampai peringkat bukan sekadar biasa-biasa tak tegur siapa Da'i Luqman, sampai peringkat bunuh-membunuh pun ada. Sebab tadi faktor-faktor tadi semuanya berpunca daripada pegangan agama yang cetek, pegangan agama yang rapuh sebenarnya, ya. Dan semuanya berpunca daripada nafsu kita yang membuat-buat nakkan sesuatu benda duniawi yang tak sepatutnya. Saya nak sebut Da'i Luqman, ya. Memang betul lah, dulu-dulu adik akan dengar cakap abang. Adik akan dengar cakap abang. Sekarang mungkin adik dimanjakan lebih sangat, ya. Sampai abang kena mengalah. Walaupun tak sepatutnya mengalah, tapi abang kena mengalah sebab dia adik. Ya, dia ajar oleh mak ayah kita. Sebenarnya betul lah kalau kita kira abang mengalah dengan adik, ya. Tapi kalau dalam peringkat benar ataupun tak benar, benar ataupun perkara yang batil, maka kita tak boleh mengalah. Yang benar tu tetap benar, kita kena membenarkan yang benar dan memenangkan yang benar. So ada tempat kita kena mengalah lah. Adik walaupun kena mengalah dengan abang, mengalah lah. Abang kena mengalah dengan adik, mengalah lah, tak ada masalah. Walaupun kadang-kadang balik kampung ni, janji dah, itik 2 ekor sembelih. Sampai itik tak ada. Ia adanya ikan kelia. Mengalah lah, tak apalah. Ini rezeki abang ini, alhamdulillah lah. Jangan pula sampai kita merajuk sampai putus silaturahim. Ke ikan keli je. Dengan itik sekati. So, apa yang patut kita mengalah lah. Benda boleh mengalah, kan. Dan kalau benda tu sebab kita kena menang, ada caranya. Ada adabnya, ya. Cerita kat dia satu persatu. Ada kadang-kadang orang jemput saya, orang tanya saya, "Ustaz, macam mana Ustaz nak settle masalah adik-beradik?" Tak apa. Awak panggil seorang ustaz ke rumah. Ni cerita harta pusaka ni. Panggil seorang ustaz ke rumah, cerita harta pusaka begini. Okey. Ini kena ada elemen agama masuk, insya-Allah barulah syaitan akan keluar. Barulah nafsu akan reda. Okey, kita ikut agama. Jadi gitulah nasihat saya kepada adik-beradik yang berantakan sekarang. InsyaAllah yang pentingnya kena ada ilmu agama, Ustaz. Sebab tu juga kadang-kadang Ustaz, saya tengok, saya seronok Ustaz zaman sekarang ni, ada keluarga-keluarga yang memanggil setiap hujung minggu ustaz-ustaz untuk datang ke rumah mereka untuk menyampaikan ilmu. Jadi insya-Allah ini juga boleh diamalkan kepada kita. Dia penting dalam keluarga kita ada seorang anak yang mampu untuk menasihati kita tentang agama. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan para sahabat kita sebentar tadi. Kita nak beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudari Alia Maisara Alia. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah menjaga adab akhlak pergaulan seharian di dalam Islam yang menekankan kepada pembinaan jemaah yang bertunjangkan akidah mengikut syariat? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Jazakallahu khair. Saya tambah sikit Ustaz. Berkaitan sekarang ni Ustaz, berkaitan sebagai contohlah isu vaksin. Dah jadi puak lah Ustaz. Islam ni dah berpecah pada puak pula. Satu puak yang anti vaksin, yang menuduh pada vaksin, yang geng vaksin pula, yang mengecam pula anti vaksin. Bagaimana Ustaz? Adakah perpecahan ini ada satu benda yang disukai oleh agama? Silakan Ustaz. Setiap perpecahan dia merugikan. Apa sajalah perceraian ke, perpecahan ke, sebenarnya asasnya dia akan merugikan umat Islam itu sendiri sebenarnya. Apatah lagi jemaah yang kita nak, orang kata pun nak membina jemaah Islam yang kuat tu sekarang mana ada. So berpecah pula dengan sebab benda-benda vaksin ke, COVID ke, whatever lah benda-benda tadi tu, kita tak mau merugikan umat Islam. Sama-sama kita bantu-bantu antara satu sama lain. Sebab ingat ya, bila kita berjemaah kita kuat. Bila kita berpecah jadi lemah. Bila kita lemah, siapa yang akan naik? Yang naiknya lah orang-orang yang tidak sukakan Islam. Dia akan naik. So, ia akan ruginya kita pada akhirnya, hujungnya. Sebab itu bila kita lihat dalam hidup berjemaah ini, apa yang perlu kita buat? Adab kita berakhlak ni. Nabi dah tunjuk contoh yang sangat bagus. Ya. Kalau ada kawan-kawan kita macam tidaklah kawan kita yang tak sealiran, tak sependapat, jangan kita kecam dia. Doakan dia. Doakan dia. Sebab saya teringat kisah macam mana Nabi SAW dengan Ikrimah. Ikrimah anak Abu Jahal. Apa Nabi buat? Nabi nak bawa Ikrimah masuk dalam jemaah Islam. Ikrimah dah melarikan diri dah daripada kota Mekah sebab takut Nabi bunuh dia. Takut sahabat bunuh dia. Tapi bila datang isterinya dia kata, "Wah ya Rasulullah, saya masuk Islam ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kamu marah tak Ikrimah suami saya? Tak. Dia pun kejar suami dia kata balik. Suami Nabi tak marah pun. Bila Nabi nampak Ikrimah, Nabi nak masukkan Ikrimah dalam jemaah. Nabi kata kat sahabat-sahabat, "Jangan kau bercakap apa-apa tentang bapak dia Abu Jahal." Jangan cakap apa-apa. Jangan komen, jangan kritik Abu Jahal. Sebab nanti terasanya lah anaknya Ikrimah. Akhirnya tuan-tuan, kalau kita lihat tuan-tuan, Ikrimah pun datang. Tak bunuh saya? Tak. Nabi dah maaf. Dah maaf dah. Akhirnya,
ambil masa sikit, Ikrimah join jemaah Islam. Ikrimah masuk Islam. Sebab tadi akhlak tadi lah. Akhlak kita slow-slow lah, nak tarik orang slow-slow dan tunjukkan akhlak yang baik. Akhirnya Ikrimah pula berjihad dengan Nabi SAW di pihak Islam, melawan tentera-tentera kafir. Masya Allah, akhirnya dia syahid. Masya Allah. Jadi inilah hebatnya bila kita nak tekankan, bertunjangkan jemaah, jaga akhlak. Kadang-kadang akhlak kita, baru nampak ke surau hari ni, nampak kenduri tu. Tengok. Kita dah sendi orang dah. Akhirnya jemput lari jemaah seorang. So jaga hidup bila kita berjemaah, jaga cakap kita, jaga akhlak kita, insya-Allah jemaah jadi kuat. InsyaAllah. Jadi kekuatan Islam itu bergantung juga kepada kekuatan kita di dalam jemaah Islam itu sendiri. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki hubungan kita sesama saudara se-Islam kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke persoalan berikutnya Ustaz, daripada Puan Hanawan Ci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pandangan Ustaz menjaga apakah panduan Ustaz di dalam kita nak menjaga akhlak pergaulan muda-mudi Islam di akhir zaman ini? Mohon penjawab Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Naim sama-sama. #biar tahu jangan kira Ustaz. Ini soalan yang bagus. Ya, sebab apa? Sebab dia sebenarnya menuju ke mak ayah kita. Tuju mak ayah, pada mak ayah kita. Pertamanya lah mak ayah kena ambil berat. Siapa kawan-kawan anak dia? Ibu bapa jangan lepas tangan. Ini cerita buat remaja. Mak ayah kata, dengar. Dengar, Along, dengar. Angah, dengar. Bukan kata dengar. Mak ayah pun kena ambil pot juga, kena ambil tahu. Sebab dia bermula daripada mak ayah. So, mak ayah kena ambil tahu macam mana? Siapa kawan-kawan anak kita? So, buatlah, kata apa, makan-makan sikit kat rumah ya. Along, panggil 10 orang kawan Along. Minggu depan, Angah panggil 10 orang kawan Angah yang paling rapat. So, kita tahu siapakah kawan-kawan anak kita. Laki-laki ke perempuan ya. Dua-dua sekali panggil. Tengok yang pakai seluar jin ada. Okey lagi, seluar syaitan pun ada. Masya Allah ya. Rambut begitu pun ada. Kita tahu. Masuk pun dalam rumah pun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejuk hati. Masuk dalam rumah. Siapa ni? Ya Allah. So kita tahu siapa kawan-kawan anak kita. Kita boleh nasihatlah dia sikit sebanyak. Nasihatkan kawan kita, nasihat anak kita ni. Kawan nak pilih kawan, pilih yang elok perangainya. Ayah, mak dah tengok dah kawan-kawan Angah, kawan-kawan Along, gini ya. Tapi ayah sangat suka kawan Along yang nama Razak. Kawan Angah yang bernama Da'i Luqman tu ayah sangat sukalah. Boleh sangat suka, bagus. Contoh begitu. So dia tugas mak ayah nak bimbing remaja. Sebab remaja ni dia keliru. Zaman yang penuh keliru sebab dia rasa dia dah dewasa, tapi sebenarnya dia budak-budak lagi. Itulah zaman remaja. So, siapa nak guide dia? Yang guide-nya lah ibu dan bapaknya akan guide dia. Ia akan menentukan siapakah kawan-kawannya yang boleh dia bergaul. Sebab, ingat kata Nabi SAW, seseorang itu akan ikut agama kawannya. So, perhatikanlah dengan siapa kamu berkawan. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi yang pastinya mak ayah perlu mengetahui dengan siapa anak-anak kita ini berkawan dan juga bergaul. Jadi Ustaz, tips yang Ustaz kongsikan tu cukup menarik Ustaz. Dan saya juga Alhamdulillah dah digunakan zuriat ni. InsyaAllah tips tu saya akan amalkan untuk masa depan saya nanti. Untuk mengenali siapa anak-anak saya berkawan, insyaAllah. Jadi sidang betul sekalian Ustaz, kita sudah pun berada penghujung rancangan Ustaz. Dah hujung dah. Sungguh pantas masa berlalu. Sedikit kesimpulan ringkas pada yang bagi Ustaz dan juga boleh Ustaz akhirkan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT tutup majlis kita pada pagi ini dengan penuh keberkatan Ustaz. Silakan. Masya Allah. Sebenarnya tuan-tuan dan mati Allah, manusia masuk syurga ini dengan sebab dua benda. Manusia ramai masuk syurga dengan sebab dua benda. Pertama, taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Kita jaga ibadah kita, jaga iman kita, jaga solat kita, jaga zakat kita dan sebagainya. Yang kedua, husnul khuluq. Itu kita jaga akhlak kita dengan sesama manusia. Ingat, hidup kita ada dua benda ya. Kita dah jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Cara jaga hubungan kita dengan sesama manusia ialah akhlak yang baik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baiklah, sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT ya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam kebaikan ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sinarilah hati-hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman kami ya Allah. Perelokkanlah amalan kami ya Allah. Perindahkanlah akhlak kami ya Allah. Luaskanlah rezeki kami ya Allah.
Dekatkanlah kami dengan segala kebaikan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala keburukan dan kejahatan ya Allah. Tunaikanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Eratkanlah ukhuwah dan persaudaraan sesama kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat mazmumah yang terkeji ya Allah, dan hiasilah kami dengan sifat mahmudah yang terpuji ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu pada pagi ini. Mohon dihalalkan segala ilmu yang ditebarkan kepada kami. Kemudian kami dapat amalkan. Jadi insya-Allah sidang putus sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Dai Anas dan juga ahli panel kita Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuk yang bakal dibincangkan iaitu berita yang mengacaukan. Apakah berita tersebut? Jangan lupa untuk saksikan pada esok hari. Jadi sidang putus sekalian, saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa. Bertemu lagi di lain episod dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.